Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat yang saya sayangi sekalian, apabila berlaku kemangkatan Ratu Elizabeth baru-baru ini, kemudian jadi isu beberapa orang sebelum ini juga meninggal dunia daripada kalangan orang bukan Islam, jadi trending pula isu mengucapkan rest in peace kepada non-Muslim. Bahkan ramai kita pun sudah mengucapkan rest in peace kepada Ratu Elizabeth dan orang-orang bukan Islam sebelum ini. Kadang-kadang ada ahli muzik, ada pelakon yang bukan Islam meninggal dunia, ditulislah rest in peace ataupun RIP. Lepas ini pun saya rasa mungkin ramai akan mengucapkan perkara itu lagi dan lagi. InsyaAllah hari ini kita akan berbahas berkaitan tentang isu rest in peace. Tapi sebelum kita berbahas berkaitan tentang isu berkenaan, kita sebut dulu. Apabila kita mendengar satu berita kematian, apakah yang sepatutnya kita sebut? Ya, kita patut menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami datang daripada Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Sekalipun yang mati itu adalah seorang kafir ataupun seorang Muslim, semua kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kerana semua kita, sama ada Muslim ataupun kafir, datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Hidup dengan izin Allah dan mati juga atas kehendak Allah. Bukan kita sebut Al-Fatihah ataupun kita sebut rest in peace. Hari ini ada juga yang menyebutkan Al-Fatihah dalam kurungan dibaca. Semua itu bukanlah perkara sunnah yang patut kita lakukan. Yang patut kita sebut ialah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat-sahabat, tahukah anda bahawa RIP atau rest in peace bermaksud selamat berehat dengan tenang? Sedangkan tiada ketenangan kepada seorang kafir setelah kematiannya. Perkataan rest in peace ini juga kita tak sebut apabila berlaku kematian kepada orang Muslim. Tetapi kita tak halang juga untuk orang bukan Islam dia nak sebutkan rest in peace, RIP ataupun seumpama daripada perkataan yang macam tu kepada orang-orang mereka. Bagi kita, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Dalam pegangan akidah Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, secara keseluruhannya, tak kiralah Asy'ariyah ke, Hanabilah ke, Hanafiyah ke, atau Ahlul Hadis, menyatakan bahawa tempat pulang bagi orang kafir adalah neraka, manakala orang beriman tempat pulangnya adalah syurga. Anda boleh rujuk dalam kitab Syu'abul Iman yang telah kami ringkaskan buku ini. Di dalam kitab Syu'abul Iman ini disebutkan bahawa atas min Syu'abul Iman wa huwa bab fi anna daral mu'minin wa ma'abuhum al-jannah wa daral kafirin wa ma'abuhumun nar. Cabang iman yang ke-9, iaitu bab yang membicarakan, yang menyatakan rumah dan tempat pulang bagi orang-orang yang beriman ialah syurga, manakala tempat pulang bagi orang-orang kafir adalah neraka. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Yang benar ialah barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itu adalah penghuni api neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman pula serta beramal soleh, mereka itu adalah penghuni syurga. Mereka kekal di dalamnya. Anda boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 81, ayat 82. Nabi SAW juga sebut berkaitan tentang isu ini dalam hadis yang sahih. Man laqiyallah wa huwa la yushriku bihi syai'a dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushriku bihi syai'a dakhala an-nar. Sesiapa yang bertemu Allah dalam keadaan dia tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk syurga. Manakala sesiapa yang bertemu Allah dalam keadaan dia telah mensyirikkan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk neraka. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Demikian juga rujuk di dalam kitab Imam Ahmad, iaitu kitab musnad beliau. Jadi daripada ayat Quran dan hadis yang saya telah sebutkan tadi menunjukkan bahawa, membuktikan bahawa tempat kembali bagi orang kafir adalah api neraka dan mereka tidak akan rasa ketenangan di dalam tempat kembali mereka itu. Perkara ini dijelaskan lagi oleh tokoh ahli kalam dan tokoh ulama mazhab Asy-Syafi'i, iaitu Al-Halimi rahimahullah di dalam kitab dia Al-Minhaj. Justru itu telah sangat jelas bahawa tempat balik bagi orang-orang beriman ialah syurga, manakala tempat pulang bagi orang-orang kafir adalah neraka. Allah berfirman, sesungguhnya
kitab orang-orang yang derhaka tempatnya dalam sijin, iaitu ayat 7, dan sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, iaitu dalam syurga, ayat yang ke-8 dalam surah Al-Mutaffifin. Sahabat-sahabat, jelas bahawa tiada kenikmatan kepada orang yang tidak beriman setelah mereka meninggal dunia, menurut kefahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh itu, kita tidak boleh menyebutkan rest in peace kepada orang bukan Islam, kerana menyebutkannya akan menyebabkan kita dilihat seolah-olah tidak memahami agama kita dengan benar. Dalam masa yang sama juga, kita tidak mencerca, tidak mengejek, tidak mencaci maki, kerana urusan ketenangannya di hari akhirat nanti itu adalah urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla, bukan lagi urusan dia dengan kita. Sahabat-sahabat, tiada perkataan khusus yang diucapkan kepada jenazah orang kafir. Hanya ada perkataan khusus untuk jenazah Muslim sahaja. Apabila ada orang beriman yang telah meninggal dunia, sunat untuk kita menyebutkan doa Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, sayangilah dia, selamatkanlah dia dan ampunkan dosa-dosanya. Manakala apabila ada orang bukan Islam meninggal dunia, kita tidak mendoakan apa-apa pun kepada dirinya. Kita hanya sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, seperti mana yang saya telah jelaskan sebentar tadi. Demikian juga, satu perkara yang penting untuk diingatkan, sunat untuk kita mengucapkan takziah kepada keluarga si mati supaya mereka bersabar dengan kematian ahli keluarga mereka, ataupun dengan apa-apa ucapan yang baik. Jika ada orang kata, kamu ni tidak berhati perut, orang tu dah mati, mengapa kamu tak benarkan untuk sebut RIP, rest in peace kepada mereka? Kita jawab dengan mudah sahaja. Kita bukan tidak berhati perut, tetapi kita ada agama yang memandu dalam hal ini. Agama kita melarang kita mencaci orang yang telah mati. Demikian juga agama kita melarang mendoakan dengan cara yang salah. Tiada sebarang keperluan untuk menyebutkan rest in peace kerana ia ditujukan kepada si mati. Dan ini sangat tidak bermanfaat. Jika disebut dengan tujuan sebut goodbye, ia tidak bermanfaat. Apatah lagi jika ia bersifat doa, ia juga tidak bermanfaat. Jadi, tiada sebarang manfaat untuk perkataan dan ucapan kepada si mati daripada kalangan yang bukan Islam. Adapun kepada waris-waris mereka yang masih hidup, masih sunnah dalam ajaran kita untuk menenangkan mereka dengan sebutan-sebutan yang baik. Tak kiralah mereka Islam ataupun mereka tidak Islam. Tidak syar'i juga kalau kita kata kepada keluarga si mati, bersabarlah, dia dah mati, tempat dia adalah api neraka, awak tu kenalah masuk Islam sekarang. Kalau tak, awak pun masuk api neraka sekali. Tidak syar'i ucapan seperti itu, kerana ia hanya menambahkan kesedihan dan kebencian terhadap agama. Jadi sebutlah yang baik-baik. Antaranya awak boleh kata, bersabarlah atas ujian ini, bertabahlah kerana setiap ujian yang Tuhan berikan akan mematangkan diri kita dalam menghadapi kehidupan dan pengakhirannya. Sebutlah begitu, tak ada masalah, ataupun sebut-sebutan yang lebih menenangkan keluarga si mati. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.